Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuk ang. Okey geng, kita tengok untuk pilihan raya ni dah settle. Dah nak membentuk kerajaan esok pukul 2 petang. Perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong, calon-calon Perdana Menteri dan gabungan-gabungan yang akan dibuat. Okey geng, aku dah ulas dah dekat video aku tadi soal parti-parti politik yang kalau macam bergabung ke apa, kita dah buat shoot dah video tu, kita dah post dah. Sekarang ni kita nak cerita soal Perikatan Nasional bergabung dengan Barisan Nasional. Agak-agak apa jadi? Ataupun bersama dengan GPS dengan JRS yang sedang menuntut MA63. Faham tak maksud aku? Jadi kita boleh tengok Perikatan Nasional ni sebelum pembubaran parlimen, daripada jatuhnya Pakatan Harapan atas pengkhianatan Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan beberapa belas orang yang melompat daripada PKR yang dibeli oleh Muhyiddin Yassin, dan sekarang ada yang dah undur diri daripada bertanding, dan juga ada yang dah kalah, ada yang dah bungkuih kan selepas bertanding, dan Pakatan Harapan ambil alih kembali parlimen yang dulu pengkhianat melarikan macam kerusi itu, dan sekarang Pakatan Harapan dah ambil balik. Dan ada juga kerusi-kerusi macam parlimen yang Pakatan Harapan terlepas. Okey, sekarang kita boleh tengok sebelum Pakatan Harapan jatuh ke di bawah kepimpinan Tun Mahathir tau, agak huru-hara, dan Pakatan Harapan jatuh. Dan dia buat pengkhianatan, melompat, meninggalkan Pakatan Harapan, dan Tun Mahathir pun keluar daripada Pakatan Harapan. Dan Parti Bersatu membeli orang, merasuah orang, ahli-ahli parlimen PKR supaya melompat masuk macam bersama Barisan Nasional, bersama JRS, GPS apa semua ni kan. Okey. Lepas tu depa menubuhkan Perikatan Nasional dan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan apabila menjadi Perdana Menteri, kestabilan tu tak ada, kan, mengugut pelbagai masalah, dan Muhyiddin Yassin jatuh atas 17 orang daripada Barisan Nasional tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. So naiklah gabungan yang sama, puak-puak yang sama, menteri yang sama, hanya perbezaan Perdana Menteri. Daripada Muhyiddin Yassin tukar kepada Ismail Sabri. Dan ketidakstabilan tu masih berlaku. Ketidakstabilan tu masih lagi berlaku. Dan pergaduhan, kata mengata, ugut mengugut masih lagi berlaku. Sehinggalah Zahid mendesak Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen. Sebelum pembubaran ni pelbagai yang berlaku. Dan kena ingat zaman Muhyiddin Yassin, macam Muhyiddin Yassin adakan darurat. Dan kena ingat sewaktu darurat dilaksana 280 bilion projek yang diperuntukkan dan juga diberikan secara direct nego, tanpa berunding, tanpa membentangkan di Dewan Parlimen, dan parlimen ditutup oleh Muhyiddin Yassin. Sehingga kan yang di-Pertuan Agong mengarahkan supaya buka sidang parlimen, dan darurat ditarik tanpa pengetahuan siapa-siapa. Secara tiba-tiba di dalam sidang parlimen dia cakap dah ditarik, sedangkan dia menipu yang di-Pertuan Agong, dan yang di-Pertuan Agong pun tak tahu bilakah ditarik, bilakah ditarik darurat tersebut. So kita boleh tengok penipuan, derhakanya Perikatan Nasional terhadap yang di-Pertuan Agong. So orang yang sama, orang yang buat darurat, orang yang wallahualam 280 bilion projek yang diberikan secara direct nego, kita pun tak tahu. Dan dia nak jadi Perdana Menteri kali yang kedua. Kita dah tahu hashtag kerajaan gagal, tercetusnya
macam melebar luas sewaktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dan ketika itu atas pengkhianatan dia, Allah uji dia dengan memberi apa? Kes COVID melambat. Kes naik. Sebab tu dia adakan darurat. Ketika itu kes COVID hanya 2,000 lebih saja. Dan ketika dia batalkan darurat, kes COVID ada 17,000 untuk satu hari. Dalam diam dia membatalkan darurat. Tapi nampak macam mana rakyat Malaysia memilih lebih kurang macam 40% ataupun lebih kurang 30% rakyat Malaysia macam mengundi Perikatan Nasional. Kita boleh kata apa? Lebih kurang 30% ke ataupun 40% rakyat Malaysia macam memilih Perikatan Nasional. Okey, kita no problem. Yang penting Pakatan Harapan masih kuasai masih kuasai kerusi paling besar. So agak-agak, dan apa yang ku nampak kalau Perikatan Nasional ni bergabung bersama Perikatan Nasional, Perikatan Nasional macam bergabung dengan Barisan Nasional, kestabilan tu tak akan ada. Kita dah tahu sebelum pembubaran Parlimen pun dia tak stabil. Kalau bergabung pun lagi tak stabil. Sama juga. Dan Barisan Nasional pun dah keluarkan kenyataan tidak akan bergabung bersama Perikatan Nasional. Kan? Sebab dia orang dah nampak dah Muhyiddin Yassin memang kasih bungkui punya macam Barisan Nasional ni. Sebab Perikatan Nasional akan kontrol Barisan Nasional. Jadi nantikan kita mengharapkan politik esok yang akan di parti-parti politik dan juga macam Perdana Menteri ni yang akan dilantik dan juga yang akan ditubuhkan ni parti-parti yang macam parti politik yang dapat macam mana aku nak cakap yang dapat menarik perhatian rakyat dan mendapat sokongan daripada rakyat pun suka, dan juga parti politik yang dapat buat perubahan terhadap rakyat dan negara dan juga ekonomi negara. Faham tak? Aku pun agak serabut macam berfikir, sebab kalau antara bergabung sini, bergabung sana, jadi tak best. Sebab apa? Kita Pakatan Harapan, kita lawan Barisan Nasional atas rasuah, kecurian, rompakan yang dibuat oleh Barisan Nasional. Takkan Pakatan Harapan nak bergabung dengan macam Barisan Nasional? Of course rakyat, untuk PRU16 rakyat akan menolaknya. Sebab apa? Pakatan Harapan bersama perompak penyamun. Samalah seperti Perikatan Nasional pun. Kalau bersama dengan Barisan Nasional pun, kerusi tak cukup lagi. Berapa kerusi? Perlukan sokongan daripada GPS, JRS dan juga daripada warisan ataupun daripada bebas. Jadi kita tengok esok macam mana. Dan kita mengharapkan Perikatan Nasional tak ada di dalam kerajaan. Kita mengharapkan itu sebab walaupun kita boleh tengok kalau Perikatan Nasional menjadi pembangkang, of course isu perkauman luar biasa yang akan dimainkan. Tak percaya tengoklah. Luar biasa akan dimainkan oleh Perikatan Nasional sewaktu Perikatan Nasional jadi pembangkang. Dan kita mengharapkan esok dapat menubuhkan satu parti, gabungan parti yang luar biasa yang dapat yang dapat mengubah Malaysia menjadi yang lebih baik. Dan kita mengharapkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau atas gabungan-gabungan yang aku cakap ni, kita mengharapkan kita jadi pembangkang tak apa lagi daripada kita menjadi Perdana Menteri tapi kita terpaksa bergabung dengan perasuah, penerima rasuah, Barisan Nasional, macam-macam lagi. Jadi kita kena ingat, untuk Muhyiddin Yassin kita perlu siasat dia. Sebab parti dia baru berapa tahun je. Tapi untuk pilihan raya sekarang, dia luar biasa punya kempen dia. Luar biasa dia, macam dia punya duit ada yang luar biasa. Hang bayangkan 280 bilion
projek yang diberi secara direct nego, bayangkan berapa komisen setiap kementerian-kementerian yang diberikan secara direct nego. Dan dewan yang dibuat macam di Paguh 200 juta lebih. Awak, dewan tu macam stadium ke apa? Dewan yang tertutup macam tu. Okey geng, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Hantarkan mak ampak untuk hang. Nantikan esok pukul 2 petang selepas Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin menghadap yang di Pertuan Agong. Dan selepas itu akan, kalau siapa-siapa menjadi Perdana Menteri di atas gabungan-gabungan parti politik, dan perlu membuka sidang parlimen dan perlu buat undi tidak percaya. Siapa yang percaya boleh sokong Muhyiddin Yassin ataupun Anwar Ibrahim, dan siapa yang tidak percaya boleh menarik diri daripada menyokong Perdana Menteri. Okey, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak untuk hang. Assalamualaikum.